Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di surga, terima kasih untuk hari Tuhan di mana kami bisa berhimpun di rumah Tuhan. 天父上帝，我们再次感谢你，因为在你所分别为圣的日子里，你再次召聚我们来到你的殿中。 Kiranya saatnya kami mau membaca, mendengarkan pemberitaan firman-Mu. 我们即将要诵读并聆听你的话语， Mohon roh-Mu yang kudus menyertai kami. 恳求你圣洁的灵与我们同在， Juga menolong pemberitaan dari hamba-Mu tentang firman-Mu. 也恳求你的圣灵带领台上的仆人传讲你的话。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, saya mengajak kita membaca dari kitab Pengkhotbah. 弟兄姊妹，让我们 Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayat ke-11. 弟兄姊妹，让我们一起翻开旧约圣经的传道书2章，我们一起看2章的1到11节。 Kita akan membaca dengan bertanggapan. Kami membaca ayat pertama. Saudara-saudara masing-masing bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ayat kedua sampai ayatnya yang ke-11. 我们将一起用齐音的方式诵读这段经文。台上的两位仆人将读单数节，然后请会众以各自的语言以双数节来应。 Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. 这是有何功效呢？ Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku memiliki budak-budak laki-laki dan perempuan, ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Mari kita membaca ayat 11 bersama-sama. 让我们一起来读第11节。 Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan dengan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan usaha mencari angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. 以上是上帝的道。 Saudara, secara tradisi kitab Pengkhotbah diyakini ditulis oleh Raja Salomo. 弟兄姐妹，从解经的传统来看，大部分的解经家都认可传道书是由所罗门王所写的。 Mengenai akhir hidupnya banyak orang bertanya, apakah Raja Salomo itu bertobat pada akhirnya? 不少的人也因此产生一个问题：所罗门王在他的晚年的时候，到底有没有悔改呢？ Karena di masa akhir hidupnya dia dipengaruhi oleh istri-istrinya yang begitu banyak. 因为圣经记载，在他晚年的时候，他受到了他许多的外邦妻妾的影响。 Dia menyembah berhala dan hidup di dalam dosa. 他也因此拜了偶像，活在罪恶当中。
Maka apakah dia akhirnya bertobat? 因此他晚年到底有没有悔改呢？ Saudara, Alkitab tidak mengatakan dengan jelas apakah Salomo bertobat atau tidak bertobat. 弟兄姊妹，圣经并没有记载，所罗门王在最后到底有没有悔改？ Mungkin dia bertobat. 他或许悔改了， Maka setelah pertobatan itulah dia menulis kitab ini. 而有可能在悔改之后才写下了传道书。 Tetapi mungkin juga dia tidak bertobat. 但他或许也没有悔改， Atau dia bertobat 或许他也悔改了， tentang hidupnya yang mengalami satu keadaan yang begitu buruk. Ada orang yang membayangkan kehidupannya dan menulis kitab ini. 也或许他悔改之后呢，有后人在为他所经历的这悲惨而痛苦的生命，而因此代替他写下了传道书。 Jadi kitab ini mencerminkan satu pergumulan yang pernah dialami oleh Salomo di masa hidupnya. 也就意味着这个时候传道书是另外一个人所写，但是反映出所罗门王曾经在地上的挣扎。 Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam kitab pengkhotbah. 我们借着传道书可以学到许多的东西。 Di dalam bagian ini kita melihat sesuatu kenyataan yang begitu nyata yang dibicarakan di dalam kitab pengkhotbah ini. 这段经文，传道书就因此告诉我们生命当中非常真实的人生经历。 Saudara, semua agama mengajarkan dan berurusan dengan persoalan kehendak manusia. 弟兄姊妹，每一个宗教都在处理人的心意的问题。 Tidak ada agama yang tidak mengajarkan bagaimana mengatur kehendak, kemauan, dan satu pleasure di dalam diri manusia. 世界上没有哪一个宗教是不加以探讨有关人如何管理和支配自己的心意，特别是如何支配自己的欲望。 Bahkan ada agama yang mengatakan bahwa satu wujud hidup manusia yang tertinggi adalah ketika manusia itu tidak punya kemauan apapun. 甚至呢，有的宗教认为人在处理自己的心意的过程中，能达到的最高的境界就是心无任何杂 Itulah 念。 satu pencapaian hidup yang begitu tinggi. 他们认为这才是人生最高的境界。 Saudara, tapi apakah mungkin kita bisa hidup tanpa satu kemauan, kehendak, keinginan di dalam diri kita? 但是人活在世上，难道有可能心里毫无任何的愿望和意念吗？ Saudara, kita bersyukur kita masih punya kemauan untuk makan. 弟兄姊妹，我们还有想要吃的愿望，这是一件好事。 Kita bersyukur kita masih punya satu kemauan pergi ke sana, pergi ke sini. 我们若还有打算到不同的地方旅游的愿望，这也是值得我们感恩的事。 Kita bersyukur kita masih punya satu keinginan untuk mengerjakan ini atau merencanakan ini. 我们若还有愿望，想要完成各样的目标和梦想，这也是好事。 Saudara, kita punya kehendak yang Allah berikan dalam hidup kita. 因此，我们都从上帝领受了在生活当中各样的愿望。 Dan ada satu wujud di dalam hidup manusia kita semua. Ada satu keinginan yang dikatakan di dalam pengkhotbah, yaitu yang disebut sebagai pleasure, keinginan untuk sesuatu kenikmatan. 而人也就因此在追求和试图满足自己的愿望的过程当中，传道书就记载，人也因此也在追求所谓的快乐或是享乐。 Sigmund Freud menganalisa manusia secara umum. 弗洛伊德身为心理学家，他就试图从宏观的角度分析人。 Bahwa sifat manusia punya satu kehendak, keinginan yang begitu nyata dalam diri manusia. 因此，他认为人活在世上都有非常真实的试图不断得到满足的愿望。 Dari semua keinginan manusia yang paling mendasar menurut Freud adalah will to pleasure. 在弗洛伊德看来，人所有的各样的愿望当中，最为根本的是人追求快乐的愿望。 Manusia selalu ingin mencari kepuasan diri yang disebut sebagai pleasure. 人总是试图用各样的方法来满足所谓的对
快乐的愿望。 Manusia menghindari yang namanya rasa susah, rasa menderita, merasa tidak menyenangkan. 人也就因此会极力的回避各样令自己难受、痛苦和不安的事情。 Saudara, dalam batas tertentu apa yang dikatakan Freud ada benarnya. 从某种程度上来看，弗洛伊德所说的确有道理。 Dan itulah yang digambarkan di dalam pengkhotbah di sini. 这也是我们这一段传道书的经文所描述的现实。 Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. 我心里说，第一节，来吧，我以喜乐，我以快乐试试你，你好享福。 Aku menyeliki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. 第三节，我心里查究如何用酒使我肉体舒畅。 Aku ingin mengetahui apa itu yang namanya kesenangan. 也就是说，人试图来明白什么叫做心里的快乐。 Saudara, kita selalu ada satu keinginan yang disebut sebagai pleasure. 我们人也就因此总是有追求快乐的愿望。 Kita ingin sesuatu yang kita anggap sebagai yang mendatangkan satu kenikmatan dalam diri kita. 我们也总是要不停地寻求能使我们快乐的事情。 Ada kehendak yang baik, ada kehendak yang tidak baik. 这些事情当中有好的意念，也有不好的意念。 Ada kenikmatan yang baik, ada kenikmatan yang berdosa. 同时也有好的快乐以及犯罪的快乐。 Saudara, semua bercampur di dalam kehidupan kita. 这些在我们的生命中都混为一体。 Ada satu film mengisahkan dua orang yang di akhir hidupnya mengalami sakit kanker. 曾经有一部电影记载两个人，这两个人呢，在他们晚年的时候一起患了癌症。 Judul film ini adalah Bucket List. 这一部电影的名称大概翻译成愿望清单。 Film yang sederhana hanya mengisahkan tentang dua orang duda ini. 这个愿望清单这部电影呢，它就记载了有关这两个已经丧偶的老男人的生命。 Mereka berjumpa di satu rumah sakit, dirawat di ruangan yang sama. 他们就在同一家医院的同一个病房里相遇， Sama-sama divonis kanker stadium akhir. 他们都一起被判为这个癌症末期。 Menurut dokter, hidupmu masing-masing sudah tidak lama lagi. 在医生看来，他们两个人的命也都所剩无几。 Karena di kamar yang sama akhirnya mereka menjadi teman. 他们一起在病房里，也就因此成了朋友。 Dan setelah menjadi teman, mereka punya imajinasi. 这两个人成了朋友之后呢，他们就开始一起想象。 Bagaimana kalau kita di sisa hidup ini kita menikmati keinginan yang bisa kita nikmati dalam hidup kita. 他们因此想象，我们在现在已经进入晚年了，我们是否应该去努力的达成我们生命各样的愿望？ Mumpung kita masih hidup dan punya kekuatan yang masih ada dan punya uang. 趁我们现在还活着，我们还有钱，我们还有一定的体力，要不赶快完成吧？ Maka mereka sepakat buat catatan apa yang mereka ingin lakukan sebagai keinginan mereka. 因此，他们想法一致，他们就因此列出来他们想要完成的愿望。 Hal-hal yang mereka anggap menyenangkan diri mereka. 就是他们列出了各种各样令自己快乐的愿望。 Maka mereka akhirnya buat bersama dan sepakat bersama. 他们因此就一起写下了这个清单，也一起答应彼此， Dan mereka melaksanakan itu bersama. 要一起完成这些愿望。 Mereka buat daftar. 他们就列出清单， Salah satunya ialah mereka lakukan bersama skydiving. 当中包括要两个人一起去做这个高空跳伞， Engkong-engkong skydiving. 就这样两个老男人一起做高空跳伞。 Wah, mereka senang sekali. 哇，做了之后呢，两个人特别快乐。 Akhirnya satu sudah mereka lakukan. 就这样，两个人一起完成了第一个愿望。 Berikutnya apa? 接着第二个愿望呢， Driving race car. 说要开这个跑车， Coba mobil balap Formula One. 而且就一起试试看这个赛车的快感。 Sudah akong-akong naik mobil balap. 明明已经是两个老男人，但还是要这个坐
跑车。mereka sangat menikmati semuanya itu. 就这样，他们体会了赛车的快乐。Mereka lakukan ini, mereka lakukan ini, mereka lakukan ini. 就这样，两个人一起完成了一个又一个愿望。Dan terakhir mereka ingat. 最后呢，他们就回想起一件事情。Ada hal yang harus kita lakukan. 有一件事情，我们也应当去完成。Tentang keluarga. 这件事情事关我们的家人。Bagaimana keluargamu? 你的家人怎么样呢？ Oh, keluarga saya baik-baik. 啊，我的家人挺好的。 Bagaimana keluargamu? Dia tanya kepada temannya. 他就反问：那你自己的家人呢？ Itulah yang menjadi masalah. 其中一个人就说：我的家人有些问题。 Aku punya segala hal. 我其实什么都不缺。 Tapi keluargaku, aku mungkin adalah orang yang kehilangan keluarga. 但是我可以说是唯一一个缺乏的就是家人。 Aku menyimpan satu kemarahan bagi anakku yang sampai hari ini dia tidak bisa mengampuni aku. 我其中一个孩子，他到今天没有办法原谅我的错，所以他怀恨在心。 Aku menyimpan satu sakit hati kepada istriku. 我也因此对孩子，包括对我的妻子有苦毒。 Lantas temannya menasihati dia. 所以他的朋友就建议他： Kamu masih hidup. 趁你现在还活着， Semua keinginanmu kita lakukan bersama. 我们也一起完成了许多的愿望。 Baiknya engkau cari anakmu dan minta maaf kepada anakmu. 所以你最好现在还有机会，赶紧找你的孩子，并且求他原谅。 Dan sebaiknya sebelum engkau mati, engkau menjumpai mantan istrimu dan say sorry kepadanya. 而且最好呢，在你离开世界以前，你赶紧找你的前妻，并且求他原谅。 Saudara, akhirnya dia lakukan semuanya. 弟兄姊妹，他也就因此听了朋友的话去做。 Dia ketemu anaknya 他去见他的孩子， dan dia minta maaf kepada anaknya. 他也求孩子原谅他， Anaknya memaafkan papanya. 他的孩子也因此原谅他的父亲。 Meskipun setelah itu mereka tetap menjadi orang yang terpisah. 即便在这个和解之后呢，两个人还是有些生疏。 Saudara, film ini berbicara tentang hal yang begitu baik dalam hidup kita. 弟兄姊妹，这部电影描述了我们人生中的好事， Satu prinsip yang mungkin kita bisa ikuti dalam hidup kita. 那就是我们可以在人生当中遵行的其中一个原则， Yaitu it is never too late to live the life you were meant to live. 那就是我们人只要活出我们本来应当活出的生命，没有所谓的为时已晚这件事。 Tidak pernah kita terlambat untuk menghidupi sesuatu hidup yang pernah kita bayangkan. Itulah yang paling baik, yang indah, yang mulia yang kita bisa hidupi. 人在试图在有生之年追求人所能想到的最好的生命的样式，对人而言没有所谓的为时已晚。 Saudara, Tuhan memberi kita satu potensi kehendak di dalam hidup kita. 弟兄姊妹，上帝也因此给我们这样的潜力， Tetapi kita menyalahgunakan itu. 只可惜我们常常误用这个潜力。 Maka Viktor Frankl mengatakan menentang pendapat Freud. 因此 ，Viktor Frankl 他就反对了弗洛伊德的看法。 Apa yang menjadi basic keinginan manusia bukan will to pleasure. 他认为人最基本的这个愿望不是追求快乐。 Dia mengatakan bahwa apa yang menjadi basic dalam keinginan manusia adalah will to meaning. 他反而认为人最基本的愿望是追求生命的意义。 Manusia selalu ingin mencari keberartian. 人总是不停地寻求生命的意义， Saudara, itulah yang menjadi pergumulan pengkhotbah. 这也因此成为了传道书的作者的挣扎。 Satu pergumulan keinginan untuk pleasure dan keinginan untuk menemukan sesuatu nilai keberartian. 作者也就因此不单是在试图要找出快乐的意义，更是要找出生命的意义的愿望。 Tetapi di dalam pergumulan ini, 但是在二者的挣扎当中， saudara, antara satu meaning keberartian, apa yang baik yang benar, 在试图寻求所谓的好的、有价值、有意义的事情的过程当中， tetapi justru
hal yang menjadi keinginan yang berdosa, keinginan pleasure itu yang mengendalikan semuanya. 人反而常常被各种各样的快乐，以及特别是有罪恶感的快乐所支配。 Saudara, bahasa Ibrani menggunakan kata pleasure itu adalah tof. 在希伯来文的原文当中所描述的这个快乐，所谓的美好的事为 tof。 Tetapi tof juga dalam bahasa Ibrani bisa berarti pleasure. 但是 tof 希伯来文呢，既可以为美好，也可以为快乐。 Sehingga ada NIV menerjemahkan I will test you with pleasure. 因此呢，这个其中的一本这个英文版圣经呢，把这翻译成如同和合本圣经一样，我以喜乐试试你。 Aku akan mengujimu dengan kenikmatan. 我要用所谓的快乐来试验你， To find out what is good. 为的是可以找到什么才是真正的好。 Tof adalah good. 这个 tof 就是快乐好事， Tetapi tof juga adalah satu pleasure. 但 tof 呢也可以有时候翻译成快感。 Sehingga kita seringkali menganggap apa yang menjadi pleasure itu sesuatu yang baik. 因此，我们人也就容易把快乐甚至快感当作是好的事。 Dan apa yang baik ialah sesuatu yang pleasure, yang mendatangkan, menyenangkan saya. 相反的人也很容易认为，所谓的好事就是能给我带来快乐的事情。 Saudara, bagaimana melihat semua ini secara benar, saudara? 人因此要如何在分辨当中找到正确的路？ Itulah satu pergumulan di dalam hidup manusia, will to pleasure and will to meaning. 这就因此人在生命当中挣扎的两点，那就是如何寻求快乐或是生命的意义。 Saudara, manusia tahu ini baik, ini benar. 人能判断什么是好事，什么是对的事， Tetapi itu tetap sesuatu yang tidak mendatangkan kenikmatan. 但是这样的事情未必给自己带来快乐。 Maka yang diikuti ialah bukan yang baik, yang benar. 因此，人所追寻的不是好的或者 Yang 是快乐， diikuti adalah sesuatu keinginan yang membuat dia merasa puas, merasa nikmat. 人反而更常常不是寻求好的或对的事，而是寻求令自己快乐的。 Manusia tahu ini satu keinginan pleasure yang menyenangkan saya. 人知道试图要借着满足某一种快乐而能使自己感到快乐， Tetapi saudara, itu sesuatu yang tidak baik, tidak benar. 但是人明明有时候也知道这件事情并非好事， Maka pengkhotbah mengatakan aku mencari kesenangan. 因此传道书的作者就说：“我不停地寻求快乐， Aku mencari seks, aku mencari minum-minuman. 我寻求酒，我寻求性欲的满足。 Dengan akal budiku tetap memimpinku dengan hikmat dan aku tetap berpegang dengan kebodohanku. 我仍试图以我自己的智慧来引导我。”第3节，但是我却在愚昧当中被陷入困境。 Saudara, manusia bisa punya satu pengetahuan, kepandaian, hikmat yang begitu tinggi. 人他在学习的过程中能够找到各样的知识， Tetapi di dalam sisi lain dia menjalani suatu kehidupan yang begitu bodoh. 但是人在有如此智商的同时，也能去追寻一些愚蠢愚昧的事情。 Maka kita harus melihat manusia. Manusia bukan saja punya IQ. 因此，我们必须全面的看人。人不单有智商， Manusia punya EQ. 人也有所谓的情商。 Emotional quotient. 情商 EQ， Manusia punya spiritual quotient. 而且还有所谓的这个灵商属灵的智商， Manusia punya social quotient. 而且还有所谓的社会的这种社商。 Satu yang ada di dalam diri manusia, saudara dan saya, yang tak boleh kita lupakan. 这些都是我们应当加以留意的各样的指标。 Kita punya IQ. 我们既有智商， Tetapi manusia pada sisi lain, 但是人在另一方面 dia punya stupidity quotient. 也有所谓的愚昧商，就是愚商。 Saudara, ada orang yang begitu cerdas, begitu berhikmat. 有的人在智商上完全的过人， Tetapi sekaligus dia hidup di dalam satu kebodohan.
但是这样的人也有可能生活在愚昧当中。 Saudara, kita melihat banyak sekali saudara orang-orang yang punya hikmat pengetahuan yang begitu luar biasa. 因此我们在世上会发现有许多的人，他们智商过人。 Saudara, kita mungkin di dalam dunia fisika mengenal orang bernama Erwin Schrödinger. 可能我们在物理学界知道有一个叫 Erwin Schrödinger 的学者， Dia salah satu pemenang hadiah Nobel yang begitu terkenal. 他是曾经其中一个诺贝尔奖得主， Dia punya istri, 他有妻子， tapi sambil punya istri, dia juga hubungan seks dengan wanita-wanita lain di luar nikah. 但是他有了妻子以外，他还在婚外的各样的情况下都有 Dan 不少 dia 的情人。 menikmati satu hidupnya sebagai ilmuwan yang begitu free sex. 他就享受自己身为物理学者的同时，也是一个享受婚外情的人。 Dan celakanya istrinya tak menganggap apa-apa, tidak apa-apa, silakan saja. 更可怕的是，他的妻子认为这是无关紧要的事。 Saudara, ini sesuatu yang bagi kita kita bisa mengerti bagaimana manusia yang punya kepandaian semacam itu, tetapi justru di dalam kesucian dia hidup dalam kebodohan di mata Allah. 这是常常令我们困惑的事情。一个如此聪明绝顶的人，居然在上帝面前能够活出如此愚昧而不洁的生命。 Saudara, kita juga mengenal orang bernama Albert Einstein. 除此之外，我们也知道一个叫爱因斯坦的科 Dia 学家， juga pemenang hadiah Nobel yang begitu terkenal. 他也同样是非常著名的诺贝尔奖得主。 Tetapi dalam sisi hidupnya, saudara, dia mengkhianati istrinya. 但是他在个人的生活中却背叛了自己的妻子， Dia berselingkuh dengan wanita lain. 他也同样有婚外情， Dan apapun sebabnya, dia tahu itu sesuatu yang tidak baik. 并且他也肯定知道这是不好的做法。 Satu sisi dia sudah menikah, satu sisi dia punya wanita lain. 他一面已经结了婚，但同时还有另外一个女人。 Bahkan ini terjadi juga pada seorang teolog terkenal seperti Karl Barth. 而且这样的事情也发生在著名的神学家身上，比如说巴特， Dan itu dia bawa sampai mati di dalam hidupnya. 甚至到他晚年离开世界的时候，还依然保持这样的生活模式。 Saudara, itulah satu gambaran dalam hidup kita. 这就是我们人所看见的现实。 Manusia punya hikmat, punya pengetahuan, tahu ini, tahu ini, tahu ini yang baik, tidak baik, ini benar, tidak benar. 人能寻求，也能得到各样的知识，也能分辨什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏。 Tetapi manusia sekaligus juga menikmati hidup di dalam kebodohan. 但与此同时，人在愚昧当中享乐。 Saudara, itulah yang diakui oleh pengkhotbah di dalam hal ini. 这就是传道者在这段经文所描述的现实。 Aku, ayat 3, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. 第3节，我心里查究如何用酒使我肉体舒畅， Dan dengan memperoleh kebebalan. 又如何持住愚昧。 Jadi sambil hidup dengan akal budi dengan hikmat, 意味着一边以智慧来生活， dia juga melakukan sesuatu kebodohan. 但同时也持守愚昧的事情。 Saudara, ini bisa terjadi di dalam setiap hidup kita. 弟兄姊妹，这是我们每个人在生命当中，有可能都会经历的事情。 Maka kita harus waspada tentang hidup kita. 所以我们每个人都需要谨慎度日。 Celakanya manusia selalu pandai mendapatkan dan membuat pembenaran terhadap keinginan yang berdosa. 可怕的是，人总是容易为自己罪恶的念头而找各样合理的理由。 Manusia selalu punya satu rasionalisasi untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. 人总是很擅长把错误的事情合理化， Meskipun dia tahu itu sesuatu yang tidak baik. 人即便知道要做的是一件坏事， Meskipun dia tahu itu sesuatu yang harus dihindari. 人即便知道自己应当回避这一类事情， Tetapi dia merasa saya bisa membenarkan mengapa saya berbuat demikian. 但是人总是在做这些事情的时候能合理化的看待。 Suatu kali saya menasihati seorang bapak karena istrinya begitu berduka.
有一天我遇到一个弟兄，他的妻子呢也正在哀痛当中。 Berduka karena mendengar kabar rahasia yang sudah terbuka secara umum. 他的妻子哀痛的原因是因为有一个秘密如今公开了， Bahwa dia punya wanita lain. 那就是她的丈夫在外面有女人。 Dan ini satu peristiwa yang sudah ketiga kali setelah 2 kali istrinya mengampuni dia. 而且这一次的这个婚外情是妻子原谅他2次之后发生的第3次婚外情。 Saya berbicara kepadanya 我就因此劝这一位弟兄， karena saya pendeta gembala di gereja itu. 因为我当时是他所在的教会的牧人。 Saya katakan, Bapak, betapa istrimu begitu berduka melihat kehidupanmu yang seperti ini. 我就劝这位弟兄，你要知道，你的妻子因为你的缘故，已经活在多年的伤痛。 Lihatlah anak-anakmu sudah besar, bagaimana mereka melihat papanya seperti ini. 你看看，如今你的孩子都长大了，他们如何看你这样的父亲？ Apa engkau tidak akan menjadi batu sandungan? Pasti menjadi batu sandungan buat mereka. 你这样的行为，怎么可能不成为他们眼中的绊脚石？ Pandanglah istrimu yang sudah engkau nikahi 25 tahun lebih. 你就看看这已经与你结婚20多年以来的妻 Dia 子吧， mendampingimu begitu setia. 她忠心的与你相伴。 Dia jawab saudara kepada saya. 那这个弟兄就回答我， Saya ini ya Pak, 牧师啊，我这个人呐、 sudah bertanggung jawab semuanya. 我已经尽了一个当尽的责任。 Apa yang kurang dari istri? 我的妻子还缺什么呢？ Semua rumah saya kasih. 我给她房子， Mobil mau ganti mobil saya kasih. 想要买车我也给她买新， Mau keluar negeri saya sediakan uang. 想要出国玩我也供应。 Anak-anak juga semua mau sekolah sini saya biayai sepenuhnya. 孩子们也有各样的，比如说深造的需要，我都一一满足。 Apa yang kurang semua sudah saya berikan kepada mereka. 家人的所有的需要我都供应了， Mereka sudah berkecukupan bahkan berlimpah. 他们不单得到了，而且还有富余。 Apa salahnya saya menikmati? 所以我现在有这样的享受，有什么错呢？ Saudara, akhirnya saudara, dia membuat satu pembenaran bagi dirinya. 他就因此以这个角度使自己的行为合理化。 Saya boleh kan begini? 我有这样的享受，应该不至于是错的吧？ Karena saya sudah mencukupi semua kebutuhan istri. 因为毕竟我已经满足了妻子、孩子们各样的需要 Dan。anak-anakku sudah aku bertanggung jawab untuk kehidupan dan studi mereka. 我妻儿的生活的各方各面我都满足了，不是？ Apa salahnya aku menikmati apa yang aku bisa nikmati? 我现在继续以此为享受，有何过错呢？ Saudara, manusia selalu ada akal untuk membenarkan dirinya untuk keinginan dan dosanya. 人总是有办法用各样的方式让自己的罪、让自己的过错合理化。 Saudara, itulah yang dikatakan oleh pengkhotbah. 弟兄姊妹，这就是传道者所描述的事实。 Aku membawa hikmatku. 我心里追求智慧， Tetapi sekaligus aku hidup dalam kebodohan hidupku. 我以智慧引导我，同时也持守愚昧。 Karena dia mengejar sesuatu pleasure dalam hidupnya. 就是因为传道者也同样在追求让自己快乐的事。 Saudara, kita hidup akhirnya jatuh kepada satu prinsip duniawi, yaitu hedonistik hidup kita. 而人就因此在生活中很容易陷入世界的原则，那就是享乐主义的原则。 Kita hanya ingin melampiaskan apa yang bisa kita inginkan, yang kita lampiaskan. 人就以此只是试图不停的让自己发泄各样的愿望。 Tapi apakah akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang memuaskan? 但如此发泄的欲望，人是否最终能达到满足呢？ Saudara, manusia tak pernah puas 人达不到真正的满足， dengan satu pleasure. 人试图追求快乐而得不到满足。 Manusia tak pernah bisa mendapatkan satu kesejatian yang benar di dalam pleasure manusia yang berdosa. 人身为有罪的人，
无论如何都无法在寻求各样的快乐而得到的满足当中，无法找到真正的永恒的满足。Dia membayangkan sesuatu yang bisa dia nikmati. 人可以想象，什么事情让自己快乐。Coba saudara bayangkan hal yang paling saudara bayangkan, hal yang paling indah dalam hidup ini. 我们人也可以试图想象一下，我们能想到的生命中最大的快乐。Pengkhotbah membayangkan dan melakukan itu. 传道者他不单想象，他也去遵行了。Aku mempunyai rumah istana yang begitu megah. 他说为自己第4节动大工程， Dengan taman kebun yang begitu menawan. 他建造房屋，栽种葡萄园，修造御园囿， Dengan pekerja-pekerja yang begitu banyak. 而且当中还有许多的员工为自己做工。 Ada harta emas pada diriku. 他自己也为自己积蓄金银。 Ada perak yang kumiliki. 第8节还有君王的财宝， Ada banyak hal yang kumiliki. 他所拥有的是多不胜数。 Ada entertainment yang kumiliki. 他也能有各样的娱乐， Termasuk selir-selir aku punya. 也包括他第7节买了各样的仆婢， Apa yang aku inginkan, apa saja pasti aku dapatkan. 自己所愿望的都能达成。 Saudara, satu imajinasi bahkan itu dia lakukan di dalam hidupnya. 这不单是传道者的想象，他自己在生活当中也确实一一达成。 Tetapi apakah itu memuaskan dirinya? 但是这些有没有办法让他满足呢？ Akhirnya dia mengatakan semuanya sia-sia. 最后传道者就说，一切不过是捕风， Semuanya sia-sia. 不过都是虚空。 Saudara, pleasure tidak ada batasnya. 弟兄姊妹，人追求的快乐是无止境的。 Saudara dan saya mengejar pleasure tidak ada batasnya. 我们在追求所谓的快乐的过程中是没有限度的。 Saudara mencari mobil dan menikmati mobil karena pleasure. 我们要是试图从车辆寻找到快乐， Saudara tak akan pernah puas 我们无论买多少辆车都得不到满足， karena pleasure manusia tak terbatas. 因为人所谓的快乐是没有限度的。 Tetapi saudara, kalau kita berbicara tentang penderitaan, 但是弟兄姊妹，当我们看痛苦的时候， sesuatu yang kita hindari, 这是我们极力回避的事。 penderitaan itu ada batasnya. 痛苦对我们而言是有限度， Tetapi yang namanya pleasure, kenikmatan diri kita, 但是人所追求的自我的快乐 tak pernah terbatas. 却是没有限度。 Maka kita harus hati-hati saudara tentang hal ini dalam hidup kita. 因此我们在世上度日务必谨慎。 Dan kita dalam ketidakpuasan kita selalu punya rasionalisasi untuk membenarkan diri kita. 在我们总是感到不满足的情况下，总是容易使各样的事情合理化。 Kita melihat saudara di dalam dunia ini termasuk Salomo dengan ratusan istri. 我们看到，地上的人，特别是以所罗门为代表，他都有上百个妻妾。 Kita melihat di dalam sejarah kerajaan, kekaisaran. 如果我们单单是从王国的历史来看， Seorang raja punya istri banyak, punya selir banyak, itu sesuatu yang wajar. 一个君王有许多的妻妾，有后宫，这是很正常的事。 Bagaimana itu menjadi satu pembenaran sebagai sesuatu yang wajar. 但是这在人的眼中也能合理化各样的。 Sebagai kaisar, sebagai raja, dia punya rasionalisasi tersendiri untuk mendapatkan pembenaran. 身为君王，身为皇帝，他们自己的一句话都能合理化各种事情。 Di dalam kekaisaran China, di masa Qianlong berkuasa. 比如说，当乾隆皇帝当权的时候， Sewaktu dinasti Ming masa menjadi masa kejayaan. 那就是当时的清朝已经达到了最高峰的时候。 Sejarah mencatat dia memiliki ratusan selir. 历史也记载，他也的确有相当大的后宫。 Saudara, bagaimana itu bisa menjadi satu pembenaran bagi seorang raja? 但这件事情难道真的能使一个皇帝的各样的行为合理化吗？ Oh, ada alasan untuk mendapatkan pembenaran. 人总是能找到合理化 Dengan 的。 istri banyak,
比如说有许多的妻妾的话， politik menjadi stabil. 他就可以更好的掌握朝 Dengan 廷。 istri banyak, 他如果有更多的妻妾， maka relasi dengan negara-negara lain, dengan bangsawan lain menjadi lebih baik. 皇帝就能借着所谓的联姻、政治的联姻，让自己的地位更加稳固。 Dengan istri banyak, 借着更多的妻妾， itu menjadi pembuktian betapa engkau penuh kuasa. 也能表明皇帝自己的权威，胜过以前各样的皇帝。 Dan itu mendukung otoritas dirimu. 而这些也都是为了巩固皇帝的王位。 Saudara, itulah pembenaran yang dilakukan oleh raja-raja, kaisar-kaisar masa lalu. 这就是历代的各样的君王和皇帝为自己找到的各样的， Demi mereka bisa mendapatkan yang namanya pleasure dalam hidup mereka. 这些理由也都是为了满足自己生命中的所谓的快乐的追求。 Alkitab mengajarkan dalam hidup kita, saudara. 弟兄姊妹，圣经告诉我们人生之路， Hidup ini bukan mengejar pleasure. 告诉我们人生不是要寻求快乐， Tetapi juga hidup ini bukan untuk menderita 但同时呢， secara sia-sia. 圣经也告诉我们，生活并不是让我们无故的受苦。 Hidup ini bukan mencari bahagia. 我们的生活并不是为了寻求快乐， Saudara, bahagia itu relatif. 因为所谓的快乐、所谓的幸福是相对。 Bahagia untukmu belum tentu bahagia untukku. 你眼中的快乐、幸福，并不等同于我眼中的快 Saudara, 乐。 kita hidup bukan untuk bahagia. 因此，我们活着不是为了快乐。 Apalagi kita hidup di dalam Kristus. 我们在基督里活着的人更是如此。 Kita hidup di dalam Kristus, di dalam anugerah Allah untuk shalom, untuk punya sukacita dalam hidup kita. 我们在基督里的人们，我们生活就是有所谓的平安，有所谓的喜乐。 Saudara, sukacita itulah yang menjadi nilai yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. 在基督里的喜乐，也应当是我们在生活当中所表现出来的追求的价值。 Tetapi kita membayangkan sukacita itu ialah jikalau kita tertawa, kita bersenang-senang. 但是我们很容易把所谓的喜乐呢，看得很肤浅，就是当我们享受人生的快乐的时候。 Sukacita tidak sama dengan artinya engkau tertawa, engkau mabuk-mabukan. 但是我们要知道，所谓的喜乐不等同于我们在醉酒当中的宴乐。 Sukacita adalah sesuatu prinsip hidup yang kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan. 喜乐应当是我们在遵行上帝的旨意的过程中所得到的满足。 Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itulah yang harus kita inginkan dalam hidup kita. 在神的眼中，神所看为良善、纯全、可喜悦的，应当是我们追求的事。 Kita bukan mencari sesuatu kenikmatan hanya berdasarkan keinginan kita semata-mata. 我们也不应当单单是以我们个人的愿望而追求各样的快乐。 Kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita. 我们所愿的，应当是如何成全上帝在我们生命中的旨意， Apa yang berkenan kepada Allah. 追求在上帝眼中为纯全的， Apa yang baik dan benar di mata Allah. 在神眼中看为良善的、可喜悦 Dan 的， apa yang mendatangkan sesuatu yang sempurna dalam hidup kita. 包括他看为纯全的事情，应当是我们追求。 Itulah yang harus menjadi kehendak menghidupi diri kita. 这应当是我们生命不停地推动我们的愿望。 Saudara, kita tak boleh hidup di dalam kebodohan. 弟兄姊妹，我们绝不能活在愚昧当中， Seperti yang dikatakan pengkhotbah di dalam bagian ini. 就好比传道书所记载的这段经文， Satu kenikmatan yang akhirnya membawa mereka setiap orang kepada satu hidup di dalam malu yang tak habis-habis. 人若在愚昧当中，人也只能不停地在各样的羞愧和耻辱当中生活。 Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian ini, 的这段经文，传道者告诉我们， Aku melakukan semua ini. 我所做的这些事情， Aku menikmati semua itu. 我在我所劳碌的当中 Di 得了 dalam 快 ayat 乐， yang 10. 就是第10节告 Aku 诉我 tidak 们， merintangi mataku dari apapun.
凡我眼所求的，我没有留下不给他。 Dari apapun yang kukehendaki, aku tidak menahannya. 我心所乐的，我没有禁止不享受。 Aku mencari sukacita 我的心为一切所劳碌的快乐， karena segala jerih payahku. 这就是我从劳碌中所得的份。 Itulah buah jerih payahku. 我追求各样的劳碌的快乐，就是我得的份。 Dan itulah satu rasionalisasi untuk semua yang dia lakukan. 这就是人在追求快乐当中使自己合理化的理由。 Saudara, bukan berarti kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan itu otomatis bisa benar. 弟兄姊妹，我们若有能力能够得到一件事情，并不等同于这件事情是合理的。 Apa yang kita ingin lakukan, kita merasa saya layak dapatkan itu dan pantas lakukan itu, berarti itu benar. 我们想做的事情，我们确实能达成，并不等同于这件事情是对的。 Karena saya sudah bekerja keras 我们也不能说我已经劳碌了，就应当得到回 dan 报。 saya layak menikmati dari jerih lelahku. 我劳碌了，岂不应当配得到相 Apa 份？ salahnya aku melakukan dan menikmati semuanya? 我做这些事情得到这些快乐，难道有错吗？ Saudara, kita akhirnya terjebak di dalam rasionalisasi yang bodoh. 弟兄姊妹，我们因此就容易陷入所谓的愚昧的合 Kita 理。 harus berhati-hati dalam hal ini dalam hidup kita. 我们因此在生命中必须谨慎对待这类事情。 Kita mungkin punya kepandaian. 我们或许有智商， Kita punya hikmat, pengetahuan. 我们有高智商，有各样的学问， Kita pandai di dalam bisnis. 我们或许擅长经商， Kita punya pengetahuan, kiat-kiat di dalam bisnis bagaimana dapat untung. 我们甚至在可能商界也同样懂得如何盈利， Wah, IQ di dalam bisnisnya hebat sekali. 甚至我们以高智商懂得如何大大的盈利。 Tetapi saudara kita mungkin juga hidup di dalam stupidity. 那同时，我们也可能也活在愚昧之中， Di dalam kebodohan yang tak pernah kita sadari sampai hari ini. 可能到今天我们都意识不到，我们一直在愚昧之中， Yang kita pelihara sampai hari ini. 是我们一直持守的愚昧，直到如今。 Satu kebodohan yang kita anggap itu kita nikmati. 甚至我们还享受在愚昧之中。 2 minggu lalu seorang bapak datang ke saya. 2周前有一个弟兄来找我， Dia bukan anggota gereja kita. 他不是归正福音教会的会友， Anaknya dulu sekolah di SKC. 他的孩子以前在加尔文基督教学校上学， Sekarang ada di luar negeri. 现在孩子到国外留学， Mendengar kabar papanya punya wanita lain. 然后呢，孩子得知他的父亲有婚外情， Dia dengan adiknya sangat sedih sekali. 这个孩子和他的这个弟弟都很伤心。 Akhirnya anak angkat bicara. Akhirnya anak Angkat bicara. 啊，因此结果这个孩子就开始说话， Menegur papanya dengan keras. 孩子就严厉的责备自己的父亲， Lewat seorang anggota di gereja coba cari pendeta di GRI. 他就试图借助教会的某一个人来找归正福音教会的牧师， Akhirnya saya diminta membantu bapak ini. 然后就这样找到了我，也试图请我帮助这位父 Kami 亲。 ketemu, 我跟父亲见了面， kami berbicara panjang. 我跟他谈了很久， Seorang yang masih muda, 他还相当这个年轻， seorang yang berhasil dalam bisnis, 而且也是相当这个做生意相当成功， seorang yang berlimpah di dalam keuangan. 也可以说钱财都不缺乏， Dia terlibat di dalam hubungan gelap. 但是他有所谓的在黑暗当中的私情。 Saya tanya, Bapak istri apakah sudah tahu? 我就问这位弟兄，请问你的太太知道这件事吗？ Sudah tahu. 他说：哦，我太太有所知情。 Bagaimana sikap istri? 那太太知道了怎么回应呢？ Istri marah, Pak. 太太很生气， Ya, tapi dia berusaha memaafkan saya. 但是太太也试图要原谅我。 Sampai akhirnya saya panggil istrinya juga. 最后呢，我就不得不也叫了他的妻子， Kami berbicara bertiga. 我们就这样3个人一起交谈。 Saya tanya kepada bapak itu. 我就问这一位丈夫， Apakah bapak tahu bahwa hal yang bapak lakukan ini menyedihkan hati Tuhan?
请问你知不知道你的婚外情是令上帝忧伤的事？ Atau menyenangkan hati Tuhan? 还是说你认为这是上帝所喜悦的事呢？ Dia diam sebentar. 这一位丈夫沉默。 Bapak, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan? 我接着问，在你看来这件事情，婚外情是令上帝喜悦或是忧伤的事？ Menyedihkan hati Tuhan. 他回答是令上帝忧伤。 Bapak tahu? 所以你知道这个道理吧？ Apakah Bapak tahu bahwa ini sesuatu perbuatan dosa? 你知不知道婚外情在神的眼中是罪呢？ Terus terang saya tanya di depan istri Bapak. 我在他的妻子面前问他这句话。 Bapak pernah hubungan dengan wanita itu? 你曾经跟另外一个女人有一段关系？ Dia diam. 那这个做丈夫的继续沉默。 Pernah? 有没有真的有婚外情？ Dia angguk. 他就点头，确实如此。 Istrinya tambah sedih lagi. 妻子就更是难过， Karena istrinya sudah tahu. 妻子因为已经早有知道。 Lebih dari satu kali. 我就问这个丈夫，你的婚外情超过一次吗？ Dia angguk. 他继续点头。 Ya itulah Pak. 他就向我承认， Saya ini bodoh. 牧师啊，我就是这么愚昧。 Saudara akhirnya keluar dari mulutnya bodoh. 他自己就开口说出了愚昧。 Saya bergumul bagaimana keluar dari jerat ini. 他说我不停的在挣扎，到底要如何脱离这段关系？ Wah, saudara ini ternyata pergumulan dia. 这是他个人的挣扎。 Dan akhirnya ya kami berdoa 最后我们3个人一起祷告 dan，dia buat satu komitmen. 然后这个丈夫就要立志， Dia berjanji di depan istrinya 他在妻子面前立志。 dan kami berdoa bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. 我们3个一起祷告，求主的力量。 Dan akhirnya kami berpisah. 然后我们就解散了。 Beberapa minggu kemudian dia cari saya lagi. 几个星期过去了，这个弟兄又找我， Waduh, celaka ini. 我 Saya pikir celaka. 我心里想说，哎呦完蛋了， Pasti ada masalah lagi. 估计又出了更大的问题。 Waktu ketemu dia berbicara. 见到这个弟兄之后， Ya, so far Pak, saya pegang komitmen. 这个弟兄对我说：“牧师啊，至少到今天为止，我还在 Semua sudah saya tinggalkan. 努力的守住 Doakan saya lah. 我所立下 Saya 的。 sudah berjanji. 牧师，请你为我祷告， Saya mau hidup benar di hadapan 我 Tuhan. 要在上帝面前正确的生活， Saya mau tinggalkan semua itu. 我要放弃也远离这些事情。 Puji Tuhan. 感谢主到，他还守 Tetapi 住。 saya ingatkan dia. 但是呢，我进一步提醒他， Tidak semudah itu. 这件事情会有很多困难， Godaan itu selalu ada. 试探总是会不停地 Jerat 出现， selalu akan menjeratmu setiap saat. 罪总是要不停的捆绑你， Kau harus selalu bersandar pada Tuhan. 所以你一定要常常倚靠神。 Saudara, kita bisa hidup di dalam sesuatu yang begitu naif dalam hidup kita. 弟兄姊妹，我们常常把人生想得过于单纯， Tahu itu salah. 我们明知某一件事情是错的， Tetapi pleasure itu begitu menguasai hidupku. 但是当中的快乐却深深的支配掌管我的， Dan kita ada pembenaran untuk melakukan itu dalam hidup kita. 而且我们也总是能使自己合理化。 Saudara, kiranya kita di dalam anugerah Tuhan. 因此，弟兄姊妹，愿我们在上帝的恩典当中， Tuhan menolong kita. 求主帮助我们， Bagaimana tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 求主帮助我们不停的分辨什么是神眼中的良善、纯全、可 Tak ada 喜悦的。 seorang pun yang bisa imun terhadap satu kehidupan in stupidity. 没有任何一个人能免疫所谓的愚昧当中的罪恶， Tidak ada seorang pun, saudara. 没有任何人能免疫。 Baik pendeta, 牧师的也好， baik pengusaha, 做商人的也好， baik ilmuwan, 做科学家的也好， baik raja-raja, 做君王的也好， baik rakyat jelata. 做平民百姓的也好， Saudara pengkhotbah berbicara tentang ironi yang dia alami. 传道者就这样让我们看见了人生的极大的讽刺， Satu realitas yang dia ungkapkan di dalam hidupnya. 也是他自己所描述的自己生活的现况， Tentang kegagalannya, 是他非常真实的失败， tentang kebodohannya. 他真实的愚昧。
tentang hawa nafsunya, 他真实的欲望， tentang dirinya yang menipu dirinya sendiri. 他也以此自欺欺人的现实。 Saudara, kiranya Tuhan menolong kita 因此，弟兄姊妹，求主帮助我们， menjalani kehidupan ini. 使我们可以圣洁度日。 Allah memberi kita satu will dalam hidup kita. 愿上帝给我们正确的愿望， Tetapi diri kita yang sudah jatuh dalam dosa, 让我们这些已经犯了罪的人， saudara, kita harus berjuang. 我们可以靠着主而努力， Hidup di dalam kehendak-Nya. 努力遵行上帝的旨意， Hidup seturut dengan perkenanannya. 努力追求神看为喜悦的事， Mencari apa yang menyenangkan Dia, 努力如何讨神喜， bukan menyenangkan diriku. 而不是讨己喜悦。 Mencari apa yang mensukakan hati Tuhan di dalam hidup kita. 我们应当在生命中追求什么是神所喜悦的事。 Allah pasti memberi kita di dalam hidup kita satu sukacita di dalam Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. 神因此也必定借着住在我们里面的圣灵，给我们无比的喜悦。 Yang harus kita kejar ialah joy, sukacita. 我们应当追求的是神而来的喜乐， Di mana kita tidak iri hati, 那就是我们不至于妒 di 忌， mana kita tidak menyimpan kebencian, 也不至于怀恨， di mana kita tidak punya satu hati yang licik, 也不至于因此恼怒， di mana ambisi kita adalah ambisi yang suci, 使我们的心生发的是圣洁的 di 愿 mana 望， kehendak kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. 使我们在上帝面前能够交账的愿望。 Maka pasti ada shalom di dalam Roh Kudus yang menyertai hidup kita. 这必定使我们从住在我们里头的圣灵得着真正的平安。 Saudara, kita kadang-kadang tersesat, 弟兄姊妹，我们常常迷失， bukan di dalam ajaran sesat, doktrin yang sesat. 这迷失或许不是在教义当中的迷 Kita 失， tersesat di dalam keinginan kita yang sesat. 我们反而是在错误的愿望当中迷失。 Kita tersesat di dalam ambisi pleasure kita yang tersesat. 我们在错误的野蛮的快感当中迷失。 Akhirnya saudara, setelah semua lewat, 最后，当一切都过去了之后， kita akhirnya melihat semua sia-sia. 我们看一切不过是虚空， Semuanya sia-sia. 追求的各样的快乐都是虚空。 Saudara, akhirnya setelah kita tahu itu sia-sia, 弟兄姊妹，当我们发现了这些都是虚空之后， saudara, kita sudah terlambat. 我们也发现为时已晚。 Biarlah dalam hidup kita akhirnya kita melihat hidup ini tidak sia-sia. 愿我们在这一生中不至于发现生命是虚 Ada 空， nilai yang harus kita kejar. 愿我们能发现有值得追求的价 Ada 值， kemuliaan yang harus kita cintai. 有我们值得我们去爱的荣耀的事， Ada kesucian yang Allah kehendaki dalam hidup kita. 那就是上帝所旨意的圣洁的事， Ada kebenaran yang Tuhan ingin kita taati dalam hidup kita. 也有上帝要我们去遵行的真理。 Bukan kita mengejar dan hidup di dalam ketersesatan keinginan pleasure kita. 我们所追求的也应当如此，而不是在我们快乐的寻求当中迷失自我。 Akhirnya kita hidup di dalam satu stupidity yang begitu konyol. 在快乐中迷失的我们，很容易就这样留在愚昧之中。 Kiranya Tuhan menolong kita, 愿主帮助我们， berbelas kasihan kepada kita, 愿主怜悯我们， dan memimpin kehidupan kita semua. 也愿主带领我们每个人的生命。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， pimpinlah hidup kami. 求主带领我们的生命。 Tak ada sesuatu yang kami miliki sebagai jaminan kekuatan kami tak tersesat dan hidup dalam kebodohan. 我们没有办法靠着自己得着所谓的在愚昧当中绝不迷失的保证。 Di dalam kehendak kami yang tak terkontrol, 在我们这个堕落而失控的各样的愿望之中， di dalam kehendak kami yang kadang-kadang kami tidak sadari itu sesuatu yang jahat dan dosa. 我们也常常不知不觉的，在罪恶当中，无法发现这些愿望其实是肉体的 Tuhan 行为。 tolonglah kami 因此，主啊，求你帮助我们， supaya kami bukan mengejar apa
yang kami inginkan. 使我们不至于追求肉体的情欲。 Kami bukan mencintai apa yang mendatangkan kepuasan, pleasure diri kami saja. 使我们也不至于追求仅仅满足我们的快感而已。 Tapi kami mengejar apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 但求主帮助我们，一心追求神看为良善、纯全、可喜悦的旨意。 Tuhan, murnikanlah pikiran kami. 主啊，求你洁净我们的心思意念， Sucikanlah dan baharuilah kehendak kami. 求你使我们的心思意念不断更新， Sehingga kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. 使我们始终走在你的旨意之中， Hidup di dalam kehendak-Mu. 使我们都活在你的旨意之中， Hidup di dalam perkenanan-Mu yang mulia. 使我们都活在你荣耀的喜悦之中， Agar hidup kami, akhirnya kami tidak katakan sia-sia. 叫我们不至于把我们的生命判为虚空。 Tolong kami Tuhan. 主啊，求你帮助我们， Pimpinlah hidup kami. 求你带领我们一生， Agar kami tidak jatuh dan tersesat di dalam stupidity hidup kami. 叫我们不至于在生活的愚昧之中跌倒迷失。 Tolong kami. 求主帮助我们。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠救主耶稣基督的名， Amin. 阿门。